Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar, penonton, anda semua muslim-muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan limpah rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Kita bertemu dalam siri Hikmah Ramadan, anjuran Nur Insan, madrasah percuma untuk mereka di Singapura. Moga-moga dengan kita manfaatkan ceramah kita ini, sambil kita juga dapat berikan bantuan, menyokong, menderma bagi membantu madrasah Nur Insan ini. Dan hari kita bertua dalam siri Hikmah Ramadan dengan topik Kembali Fitrah. Saya berpeluang untuk bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Masduki, seorang pendakwah bebas. Kita persilakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, ya sihat Ustaz. Alhamdulillah, salam Ramadan, Ramadan Mubarak. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih Ustaz luangkan masa pada hari ini untuk bersama-sama dengan para penonton bagi kita menyokonglah Madrasah Nur Insan ni yang memberikan pendidikan ikhlas percuma kepada para pengikutnya dari segi lapisan umur ya. Jadi kita ingin dengar sepatah dua kata juga sempena Hikmah Ramadan ni, kata-kata aluan daripada Al-Fadil Ustaz Muhammad Masduki tentang kelebihan Ramadan sebelum kita mulakan maudud kita tentang fitrah ni Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin hadirat para penonton yang dikasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa diingatkan oleh guru-guru kita bahawa bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan banyak rahmat, maghfirah. Bahkan bulan Ramadan ini adalah bulan yang menggalakkan umat Islam agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu ibadah puasa, dengan sebab dengan ibadah puasa itu telah difardukan oleh umat yang sebelum kamu agar kamu mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa. Mafhum daripada ayat tersebut. Jadi mudah-mudahan kita ni semua bersungguh-sungguh menjalani ibadah puasa dan mudah-mudahan juga kita mendapat bahagian menjadi orang-orang yang bertakwa, insya-Allah. Alhamdulillah, insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas kata-kata rangsangan dan juga beri kita semangat untuk teruskan ibadah puasa kita pada bulan Ramadan yang mulia ni. Ustaz, kita difahamkan daripada hadis bahawa setiap insan bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah ya. Dimaksudkan fitrah tu berarti suci, dan ibu bapanya mencorakkan anak itu sebagai seorang Yahudi, Nasrani ataupun Muslim dan sebagainya. Jadi fitrah ni kita sering dengar fitrah kembali suci. Apakah istilah sebenarnya bila kita sebut kembali kepada fitrah? Ini kembali kepada fitrah, dan bagaimana sebenarnya kita dapat kembali kepada fitrah dan membersihkan hati kita dan jiwa kita. Min fadlik Ustaz. Nah, bila kita sebut tentang ataupun kita dengar istilah fitrah tu tadi, ia kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum pada ayat yang ke-30. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Sadaqallahul azim. Yang membawa erti Allah Subhanahu wa taala berfirman, terus agama Allah, iaitu agama yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan keadaan bersedianya semula jadi untuk menerima agama tersebut. Jadi di sini kata para ulama, maksud fitrah
daripada ayat tersebut ialah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia ni ahsanut taqwim, sebaik-baik kejadian. Sudah ada di dalam diri manusia itu kecenderungan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa. The program is in Dah ada. dalam diri manusia itu tadi. Jadi kembali pula kepada maksud yang Nabi SAW menyebutkan tentang hadis yang mafhumnya bahawa setiap anak, kullu mauludin, setiap anak itu bila dilahirkan dia berada atas fitrah. Artinya anak tu tadi dia dengan sendirinya mengenal bahawa Tuhannya itu ialah Allah Rabbul Jalalah, Tuhan yang satu. Tetapi bila bayi itu di dalam keluarga kemudian dididik oleh ibu dan bapanya, dan ibu bapanya adalah guru mereka yang pertama. Jadi ibu bapa itulah yang mencorakkan kefahaman yang sudah ada di dalam diri manusia bayi itu tadi. Either dia menjadi seorang Muslim ataupun dia menjadi seorang Nasrani, Yahudi ataupun Majusi. Itu arti fitrah yang sebenar-benarnya. Yeah. Alhamdulillah. Jadi ini berarti kalau lanjutan sikit ni, kalau kita dah tahu kita sebagai orang Islam, kita tahu kita hanya ada Allah, berharap hanya pada Allah saja, dan Allah Azza wa Jalla Tuhan kita semesta alam. Kalau kita tersasar ni, bagaimana kembali pula kepada fitrah? Kalau di luar Ramadan, Ramadan ni tentulah bulan yang mensucikan kita. Ada sedikit panduan daripada Ustaz. Jadi pertama sekali kita syukur kehadirat Allah Subhanahu taala. Kerana kita ni dilahirkan dalam keluarga orang Islam. Alhamdulillah. I mean you don't ask from which family you are born to. Betul. Tak, bukan pilihan, ini qada Bukan kita. Pilihan. Allah Subhanahu wa taala tentukan kita dilahirkan dalam keluarga orang Islam. Yakni dengan sendirinya bila kita membesar bahawa kita yakin Allah Subhanahu wa taala tu ialah Tuhan kita. Jadi dalam proses bila kita membesar, kita kenal Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Dalam perjalanan maka kadang-kala kita lupa bahawa fitrah yang ada pada dalam diri kita itu kita telah terdedah dengan bermacam-macam hasutan, bermacam-macam pengaruh yang menyebabkan kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita terlupa kepada Allah Subhanahu wa taala, peranan ulama, pewaris Nabi, peranan ibu bapa, ini yang peranan kawan-kawan yang mengingatkan kita kembali kepada fitrah kita tu tadi. Yakni kembali pada mengingati Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. So kita punya support system, kita punya circle of friends, kita punya keluarga, ini semua yang membantu kita untuk mengingatkan balik kejadian asal tu kita tadi tu, fitrah tu tadi. Masya-Allah. Jadi jangan kita berputus asa. Kalau dah tersasar ataupun mungkin terkeluar landasan, sebab Ramadan juga sekarang ni bulan untuk kita perbaiki diri kita sebagai bootcamp, dan juga dapat kita mungkin insafi diri kita dan lebih mungkin bergaul lah Ustaz dengan orang-orang yang dapat tarik kita ke syurga insya-Allah. Dan tapi trend sekarang Ustaz sibuk dikatakan saya seni ada yang tersasar sampai ada yang bertukar jantina, yang lebih cenderung kepada kaum sejenis dan sebagainya ataupun transgender. Jika seorang itu merupakan seorang transgender yang telah pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apakah langkah pertama yang harus dilakukannya untuk memastikan taubatnya diterima di bahagian pertamanya Ustaz? Masya-Allah, Allah. Ini jadi kembali pada apa yang Entum kata tadi itu. Apabila dengan kita punya surrounding, seorang itu dia telah terlupa asal fitrah dia tadi. Kemudian dengan berkat hidayah, taufik Allah Subhanahu taala, dia sadar balik. Dia sadar balik. Daripada kesedaran dia tu, maka itulah dipanggil taubat. Yakni dia kembali balik. Taubat tu artinya dia kembali balik. Kembali kepada mana? Kembali kepada fitrah dia tu. Asalnya. Yakni pada menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam dia bertaubat tu,
daripada segala maksiat dia. Dan banyak-banyak maksiat Intan sebutkan tentang masalah penukaran jantina. tu. Ajib. Jadi adakah pertama sekali itu satu kesalahan dari sudut hukum agama? Tentu sekali ia adalah sebahagian daripada kesalahan besar. Jadi apabila seorang yang kita sebutkan sebagai apa nama itu? Transgender. Transgender artinya dia telah menukar jantina asalnya. Dilahirkan sebagai seorang lelaki, tapi kemudian dia bertukar menjadi seorang perempuan. Begitu juga sebaliknya lah. Betul. Bila seseorang tadi itu dia telah berkeinginan, berhajat untuk bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang jantina ini pertama sekali hendaklah dia melakukan taubat. That is the first thing. Taubat yang apa? Artinya 4 perkara yang dia harus lakukan. Yang ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Al-Adhkar, bahawa ia adalah konsensus, ijma', bahawa pertama sekali seorang itu bila dia bertaubat hendaklah dia mengucap kalimah taubah. Jadi bila kita sebutkan tentang transgender ni, seorang yang transgender, maka pertama sekali dia hendaklah mengucap kalimah taubah. Tak perlu dia ada saksi pun. Sendiri dengan Allah. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni sekurang-kurangnya dia mengucapkan astaghfirullahalazim. Ataupun dengan sebaik-baiknya dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu istighfar yang terbaik lah. Istighfar yang lebih baik daripada istighfar tadi astaghfirullah. Tetapi nak yang lagi baik tentu sekali ada sahidul istighfar, tapi itu panjang pula. Tapi tak bagi kita ambil yang just in the moderation. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalimah wa atubu ilaih, dan ya Allah aku bertaubat kembali pada Engkau. Jadi itu pertama sekali. Kedua pula, syarat untuk dia bertaubat, hendaklah dia tu tadi benci ataupun tidak suka kepada maksiat yang dia lakukan. Ini adakah awak suka keadaan awak ni sekarang sebagai seorang transgender? Allah Taala awak dilahirkan sebagai seorang lelaki, awak memang lelaki. Sekarang awak pula jadi perempuan kerana mengikut hawa nafsu awak. Sekarang awak suka tak? Tak suka. Benci. Saya tak suka. Saya tak akan kembali lagi. Saya dah ucapkan istighfar, saya sudah benci dengan maksiat tersebut. Naam, baik. Syaratnya yang kedua. Syarat kedua. Syarat yang ketiga pula, hendaklah dia berhenti melakukan maksiat tersebut. So apa yang maksiat yang sedang dia lakukan? Apakah perkara yang dia telah ingkar dengan hukum Allah Subhanahu Taala, yakni dia menukar dirinya menjadi jantina yang bukan asalnya. So maknanya dia nak kena berhenti. Arti berhenti di sini dari sudut apa yang dilakukan, dia nak kena berhenti menjadi perempuan kalau dia lelaki. Kalau dulunya sebelum bertaubat dia suka pakai baju perempuan, memang betul-betul suka pakai baju perempuan. Ada baju lelaki, dia tak mau pakai baju lelaki, nak pakai baju perempuan. Salah ke tidak salah, Ustaz? Salah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan. Yang ni saya tak sebutkan tentang orang yang acting lah. Ini yang reality Yang realitinya. Yang realitinya. Jadi dia nak kena berhenti pakai. Oh beratlah, susahlah. Nak kena berhentilah. Awak dah sebut istighfar, tu niat awak nak bertaubat. Kemudian awak telah benci kepada amalan tersebut. Ketiga, awak nak kena berhenti. Tapi sekarang saya dah terlanjur, Ustaz. Saya dah buat pembedahan. Ini orang yang sudah lagi terlanjur, peringkat lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Jadi hal ini sekarang bagaimana? Adakah dia boleh buat pembedahan kembali untuk menjadi seorang lelaki? Tentu memerlukan banyak kewangan. Nak tukar tu dia dah memerlu banyak kewangan.
Jadi kita lihat pada keadaan ataupun kemampuan seseorang itu tadi. Yang pokoknya bahawa dia hendaklah berhenti melakukan daripada maksiat tersebut. Nah. Baik, ada lagi satu syarat yang keempat. Tapi syarat yang keempat ini kata Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, dia ada kena mengena dengan manusia lain. Oh. Artinya macam mana contohnya? Kalau dalam kes ni lah. Kita go case by case kan. Jadi dalam kes ini kalau dia sendiri adalah seorang advocator. Apa dalam bahasa Melayu tu orang kata advocator, seorang yang menggalakkan, mengempenkan. Jadi dia dah bertaubat ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa berikan kepada kita taufik dan hidayah untuk bertaubat. Oh, dulunya dia seorang pengempen. Oh, kita mesti jadi macam gini. This is love, contohnya. You know, you must be true to yourself. Tapi dia dah bertaubat. So, di sini pula masuk syarat yang keempat, taubat dia. Kata Al-Imam Nawawi. Apa dia nak kena lakukan? Hendaklah dia isytiharkan kepada manusia. Ataupun dia haruslah mengajak manusia yang dahulunya dia ajak untuk melakukan maksiat tadi, berhentilah. Berhenti, jangan buat lagi Saya dah bertaubat tau. Saya dulu pernah ajak awak kan. Sekarang saya ajak awak kembali pada Islam, kembali bertaubat. Jadi ini 4 syarat sahnya taubat tadi. Salah satu kurang daripadanya, maka kuranglah taubatnya itu tadi. Itu pun berasaskan kepada perbuatan yang semua taubat perlukan 4 asas utama ni. Perkara yang penting. Dia asalnya 3, tapi kalau ada kaitan dengan manusia, dia jadi nombor 4. Yakni dia nak kena minta mengajak maaf kembali, ataupun dia nak kena ajak balik orang tadi tu daripada jangan melakukan maksiat tersebut. Kalau dulu dia ajak, sekarang dia nak kena ajak kepada kebaikan. Melainkan kalau taubatnya berkisarkan 3 perkara tadi. Tadi dia dengan Allah saja 3. Itu dia dengan Allah. Betul Sebab ni dia mengajak orang sebagai influencer Dia menjunamkan pula orang That is a very strong word nowadays orang influencer. So satu perkara yang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita nak kena berhati-hati dan berwaspada. Bahawa apabila kita memang hendak menjadi orang yang senantiasa bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita tidak mahu nanti di padang mahsyar kita dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengajak kepada perkara yang kejahatan, tetapi kita tidak membetulkannya. Sekadar kemampuan kita. I mean kalau dipersoalkan macam ni, Ustaz, saya dah lakukan apa yang Ustaz kata tadi. Bahawa saya ajak kawan-kawan saya yang transgender ni lah, contohnya. Tapi mereka tak mahu ikut Ustaz. Saya dulu yang ajak diorang, saya dulu yang ajar diorang make up, contohnya lah. Mereka ni semua lelaki, mereka nak jadi perempuan, saya yang ajar. Tapi saya dah cakap dengan mereka Ustaz, mereka tak mahu. Sekarang macam mana Allah Ta'ala boleh terima taubat? InsyaAllah Allah Ta'ala terima taubat awak. Sebab awak dah ajak. Berusaha Awak dah berusaha. Itu balik pada hidayah Allah SWT punya urusan. Betul, Masya Allah. Moga-moga pencerahan Ustaz untuk soalan kita yang kali ini memberikan semangatlah kalau ada yang terbabit dengan isu ini, bersemangat untuk kembali ke pangkal jalan. Kalau kita pula sebagai ibu bapa ataupun abang-abang, kakak-kakak adik kita ke saudara kita mungkin tak dapat mendengar ni, kita berikan semangat kepada mereka dan nasihat, menyampaikan apa yang Ustaz Mazduki berikan kepada kita sebagai panduan. InsyaAllah kita tarik mereka kembali Ustaz. InsyaAllah. Ustaz, lanjutan sikit sebelum kita ke soalan ketiga ni. Kalau fizikal mereka dah berubah dan mereka kembali kepada asal lelaki perempuan belum melakukan pembedahan kembali ke asal, jadi dia kalau solat dia kena saf laki-laki lah. Kalau berpakaian pun kena berpakaian laki-laki kembali lah walaupun secara fiziknya masih lagi belum berubah Selagi mana dia itu adalah seorang lelaki ataupun seorang perempuan, maka tentu sekali bila dia menunaikan ibadah, kalau dia pergi ke masjid, maka tentu sekali walaupun dalam keadaan dia sekalipun yang lembut kalau bagi lelaki, macam perempuan lah, dia tetap nak kena duduk dekat softnya kaum lelaki. Dan tentu sekali pakaian kaum lelaki lah. Tapi kalau dia sembunyi-sembunyi macam mana? Itulah Dia sembunyi-sembunyi, dia pakai tudung,
Lawa pula nampak. Tapi dia masuk sembunyi itu masuk ke dalam saf wanita. Wah. Apa persoalannya? Apa kemusykilannya? Sah ataupun tidak solat saya Ustaz? Sah. Selagi mana dia jalankan arkanus solah, yakni sah solat dia. Tapi dalam waktu yang sama juga dia berdosa. Perbuatannya itu berdosa. Solat sebabnya apa? Kerana dia telah masuk salah saf. Dia sepatutnya dia lelaki. Dengan masih lagi dengan kemaluan lelaki. Ya. Tapi dia masuk dekat perempuan. Sembayang ikut semua. Arkanus solah. Sah. Tapi dalam waktu yang sama juga dia berdosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pencerahan yang baik. Jadi tanamkan tekad, tanamkan semangat untuk berubah insya-Allah berkesempatan pada bulan Ramadan ni ya. Ustaz, kaitan tentang taubat juga ni, terdapat sebuah hadis yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat semua hamba-hambanya kecuali yang lakukan syirik ya, menduakan Allah. Ataupun mereka yang menunjuk berbangga dengan maksiat di hadapan orang ramai setelah bertaubat. Berarti Allah dah tutup aibnya, dia tetap bangga dengan apa yang dilakukan dulu. Jadi masihkah ada peluang untuk kita meraih keridaan Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita berada dalam kategori tersebut? Jawapannya tentu sekali, selagi mana roh berada di dalam jasad, selagi mana kita belum lagi pada sakaratul maut, pintu taubat Allah Subhanahu wa taala sentiasa terbuka. Hatta walaupun orang tu syirik pada Allah sekalipun. Memang dalam keadaan dia syirik pada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala tak akan terima taubat dia sebab dia masih lagi melakukan syirik. Dia masih lagi berduakan Tuhan. Sama juga dengan seorang yang, kalau kita kembali pada kes yang Encik Abi Sheikh sebutkan tadi, yakni seorang yang transgender ataupun dalam kaum puak LGBTQ ni, dia kata dia bertaubat. I'm a Muslim, saya ni orang Islam, saya percaya pada Allah, saya percaya pada Nabi SAW sebagai Rasul yang terakhir dan sebagainya. Tetapi dalam waktu masa yang sama, dia bangga dengan kemaksiatan ataupun kemungkaran yang dilakukan. No, this is halal. Love is love. Cinta is cinta. Allah Ta'ala tu maha pengasih, maha penyayang. Engkau menghalalkan yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas bahawa dia benda yang diharam. Awak tak boleh tak kita halalkan zina? Sampai yaumul qiyamah pun kau tak boleh halalkan zina. Love is love. Tapi ada batasan hudud agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada batasan hudud, maka manusia dia akan menafsirkan agama mengikut hawa nafsu dia. Ikut selera sendiri. Ikut selera dia sendiri. Selera awak lain, selera saya lain, selera dia lain. Jadi when is the ending? Bukan agama adalah milik Allah dan Rasulnya. Jadi bila seseorang itu dalam kebanggaan dia melakukan maksiat, walaupun dia sebut istighfar kalimat taubat sekalipun, dia tak memenuhi 4 syarat itu tadi, salah satunya. Yakni apa? Berhenti ataupun membenci. Dia mesti buat ni dua-dua. Benci pada maksiat tersebut, kemudian berhenti daripada melakukan maksiat tersebut. Dari persoalannya semua ni, kita sebagai seorang Muslim yang mukmin, kita memang kalah dengan nafsu kita. Semua manusia kalah dengan nafsu. Saya sendiri sekalipun. Semua orang. Illa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh sesekali menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya telah melakukan perkara yang dilarang oleh Allah taala. Jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya ialah bertaubat. Mengakui, i'tiraf. I'tiraf ini kelemahan kita. Kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan kita tutup aib kita. Kalau orang tak tahu kan? Betul. Orang tak tahu. Contohnya lah sekarang ni, dia dalam keadaan proses dia nak bertaubat, seorang transgender ni, lelaki ataupun perempuan, dia cakap aku nak pergi solat tarawih lah, aku rindu nak pergi solat tarawih. Tapi aku masih lagi dalam keadaan
yang masih lagi berpakaian seorang wanita, katakanlah lelaki tadi wanita. Boleh tak saya terus pergi ke masjid? Pergilah, tapi jangan bilang orang lah. Engkau ni seorang transgender. Engkau telah buat pembedahan ataupun sebagainya. Sebab katakan dia dalam keadaan proses untuk mengubah balik diri dia, dengan maaf cakap dia ada buah dada. Dengan bibir dia sebagainya. Pasal dia buat semua kosmetik sendiri kan. Kali dia nak pergi masjid, dia pergi sembahyang dekat tempat lelaki. Kecoh ke tak kecoh? Kecoh. Kecoh. Yeah. Ustaz Mazuki makmum kat sebelah tengok, ini macam Fulanah binti Fulan, aku pernah nampak ni. Habis sembahyang. Ya, fitnah dia jadikan. Jadi dalam keadaan ini tutup aib dia. Tutup fitnah daripada orang lain. Tutup fitnah dia. Betul. Dalam proses ini nak bertaubat, aku pergi kat tempat. Sampai dah betul-betul dah kembali kepada asalnya, kembali pada fitrah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik-baik kembali. InsyaAllah tentu ada pengampunan daripada Allah. Allah mengetahui kan. Ya. Setuju. Contohnya kalau dia pula lakukan umrah ke haji, ihramnya macam mana kalau pakai begitu ternampak. Jadi mungkin tutup lebih, ataupun mungkin bertanyalah pada ustaz yang lebih faham tentang kes ini. Sebab mereka ada dalam proses. Jadi kalau ada yang menuntun kita pada hari ini ustaz, dengan pandangan ustaz ni, berikan mereka bimbingan. Kalau dalam proses tu tentu ada kelonggaran, kemaafan daripada Allah, sedang kita mengubah diri kita secara fizikal, perlahan-perlahan daripada kita mengaibkan diri kita semula ataupun menimbulkan fitnah kepada orang lain. Betul. Masya Allah. Ustaz, Alhamdulillah banyak yang telah pun dikongsi oleh Ustaz Muhammad Mazduki pada kali ini tentang fitrah. Jadi kita ambil kesempatan bersama Ustaz pada kali ini. Boleh Ustaz berikan sedikitlah mungkin penerangan ataupun tambahan ilmu tentang Ramadan ni yang kita dapat ambil keberkesanannya, maghfirahnya, pengampunan Allah, dan kembali kita kepada suci, kesucian Allah ni. Mungkin ada sedikit pengetahuan ataupun mungkin pemberitahuan daripada Ustaz. Silakan. Naam, hadirin yang dirahmati Allah, para murid yang kita kasihi. Salah satu daripada amalan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita di dalam bulan Ramadan khususnya adalah satu bacaan yang kita sering sebut-sebutkan, iaitu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Apa maknanya? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ini kembali pada fitrah. Yang mana manusia itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenal Allah, untuk menjadi hamba Allah. Kita ni hamba Allah. Allah tu adalah Rabb kita. Allah tu adalah Tuhan kita. Jadi kita kembali untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullah. Kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tu Ar-Rahman. Allah Taala tu senantiasa mengasihani. Allah Taala tu Ghafur. Allah Taala Ghafur artinya Allah Taala sedia memberikan apa sahaja keampunan bagi apa sahaja dosa, sekali besar sekali mana pun. Dan Allah Taala tu Ghaffar. Ghaffar artinya apa pula? Allah Ta'ala menunggu hamba-hambanya untuk memohon pengampunan. Allahumma innaka, kemudian Allah Ta'ala kata, Allahumma inna asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Minta dengan Allah syurga. Syurga yang tertinggi sekalipun, Al-Firdaus. Kita mau masuk syurga bersama-sama dengan para anbiya, bersama dengan kekasih agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mau jauh daripada ahli neraka, daripada neraka itu sendiri. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhanallah. Dalam doa ini ialah maksudnya apa? Ya Allah, engkau ni suka memberi pengampunan. Al-afu. Al-afu ni kata para ulama ni ialah Allah Ta'ala bila hambanya minta pengampunan, Allah Ta'ala ampunkan dosa hamba-hambanya dan Allah Ta'ala tidak akan mengungkitkan lagi. Masya Allah. Beza tau. Kita ni kadang-kadang kita contoh, kalau isteri kita minta maaf dengan kita, bang, I minta maaf ya bang. Yelah, I maafkan you. Tapi nanti mungkin juga kita. Dia forgive tak forget. Forgive tak forget. But Allah Subhanahu Wa Taala forgives
And Allah Ta'ala never forgets, but Allah Ta'ala tidak akan Ungkit. mengungkit kembali. Masya Allah. Allah Ta'ala cakap, engkau dulu buat gini-gini tau. Dekat padang mahsyar. No. Allah Ta'ala bila ampunkan, habis Allah Ta'ala. Ini hebatnya. Hebatnya keampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan kau suka berikan pengampunan dan kau tak mau pun ungkit balik. Ajib, luar biasa. Dan ini intisari Ramadan. Ramadan itu mengembalikan orang-orang yang beriman kembali kepada pangkuan keesaan, kerahmatan, keluasannya barakah redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, ahli keluarga kita, zuriat kita senantiasa dalam golongan mereka yang senantiasa bertaubat pada Allah dan menjadi orang yang berpegang teguh kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Antara zikir-zikir yang digalakkan sangat-sangat bulan Ramadan yang telah pun Ustaz Muhammad Mazduki terangkan tadi, kita amalkan bukan saja pada waktu solat Ustaz malahan sepanjang waktu, tengah malam, siang hari, pagi hari, sedang memandu dan sebagainya, insya-Allah. Terima kasih kami ucapkan kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Mazduki yang telah pun bersama-sama kita berkongsi pencerahan tentang kembali ke fitrah dan khusus tadi tentang mereka yang tersasar, dan topik kita awal tadi juga tentang transgender. Jadi kami harapkan kalau ada yang menonton ataupun ada yang berkaitan dengan mereka, kita panggil mereka untuk kembali ke pangkal jalan, khususnya pada bulan Ramadan yang sangat suci ini, kita kembali kepada fitrah. Dan bagi yang menonton, terima kasih bersama kami. Teruskan dengan usaha murni anda memberikan sumbangan kepada madrasah percuma ini, iaitu Nur Insan, membantu masyarakat, membina ummah. Moga-moga sumbangan anda ini Allah ambil sebagai satu sedekah jariah berpanjangan. Walaupun kita dah kembali ke rahmatullah, tetap Allah berikan kita pahala kita, insya-Allah. Mungkin sedikit penutup doa ringkas Ustaz sempena Ramadan ini kepada mereka yang menonton kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa'iduhu Allahumma alaina sinina wa ba'da sinin وأعواما بعد أعوام على ما تحبه وترضى يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله Rabbil Alamin. Sekian, terima kasih. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Muhammad Mazduki. Dari saya Ibn Syekh yang bertugas pada kali ini. Akhir kalam, Rabbi yassir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair wa bilai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.